Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah binti Muhammad Nasrah, bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Sepang sebagai pegawai psikologi kaunseling. Hari ini saya akan membentangkan keperluan intervensi kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja gay dan lesbian sebagai tajuk kajian saya. Mengikut kajian lepas, Siti Norma Ahmad bin Saleh 2018 dan World Health Organization 2010 menyatakan kadar bunuh diri telah meningkat sebanyak 60% di seluruh dunia, di mana hampir 1 juta orang telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Dan World Health Organization 2010 juga menyatakan bunuh diri ini adalah 3 penyebab utama kematian dalam golongan penduduk yang berusia di antara 10 hingga 24 tahun. Daripada itu, kita dapat lihat bahawa kajian lepas juga menyatakan, Mayer 2003 menyatakan kecenderungan cubaan membunuh diri ini semakin menular dalam masyarakat kita, terutamanya di dalam kalangan remaja gay dan lesbian, disebabkan oleh tekanan hidup yang melampau, masalah kecelaran emosi dan juga kesihatan mental yang tidak terkawal. Dan ini disokong oleh Carey dan kawan-kawan 2017, Verlateh 2015, Haas 2011 dan juga King dan kawan-kawan 2008 menyatakan diskriminasi dan stigma daripada masyarakat yang menyebabkan remaja gay dan lesbian ini mengalami tekanan yang sangat dahsyat dan sehingga menjejaskan tahap kesihatan emosi dan juga mental mereka. Dan akibat daripada gangguan emosi ini, remaja gay dan lesbian ini mengalami kemurungan kerana disisihkan dan tidak dipedulikan oleh rakan-rakan dan juga keluarga, dan menyebabkan mereka merasa sunyi di dalam menjalani kehidupan. Ini dinyatakan oleh Marshall 2012, Kin dan rakan-rakan 2007 dan Sharifah Rohaniah 2011. So, tujuan kajian ini dijalankan adalah berdasarkan pada King 2008, golongan gay dan lesbian ini perlu mendapatkan khidmat kaunseling dan juga kesihatan terapi bagi mengelakkan kecenderungan untuk cubaan membunuh diri. Disebabkan itu, perkhidmatan kaunseling ini adalah salah satu kaedah yang sangat berkesan untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh remaja golongan gay dan lesbian ini, kerana kaunseling adalah menjadi satu intervensi awal dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh mereka, itu golongan remaja gay dan lesbian. Disebabkan hal itu, maka pengkaji merasakan bahawa kajian ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti adakah keperluan intervensi kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja gay dan lesbian ini perlu dijalankan, dan ia perlu dijalankan dari perspektif kaunselor yang mengendalikan sesi kaunseling golongan gay dan lesbian di Malaysia. Okey, permasalahan kajian menurut Siti Hajar dan rakan-rakan 2018. Terdapat faktor-faktor yang mendorong remaja gay dan lesbian ini cenderung untuk membunuh diri. Di antaranya ialah kurang sokongan daripada keluarga dan juga rakan sebaya serta pihak sekolah, stigma daripada masyarakat setempat yang terpaksa mereka hadapi, dan juga kurang keyakinan diri disebabkan oleh identiti mereka dan juga kemurungan yang melanda disebabkan tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Dan menurut Russell and Joyner 2001, isu ini semakin membimbangkan kerana golongan remaja, iaitu golongan minoriti ini, seolah-olah hilang arah dalam menghadapi ataupun mengharungi kecelaruan emosi yang mereka alami. So, terdapat banyak kajian barat juga membuktikan faktor-faktor ini yang telah membentuk remaja ini membentuk idea untuk membunuh diri disebabkan faktor-faktor yang dinyatakan di dalam kajian lepas dan juga Siti Hajar 2018 dan Russell dan Joyner 2001. Ini disokong oleh Ramafedi dan kawan-kawan 1991. Justru itu, pembinaan inventory terhadap kecenderungan bunuh diri ini perlu dilakukan kerana ia perlu mendapat perhatian umum dalam menangani sekurang-kurangnya mengurangkan kadar kecenderungan bunuh diri di kalangan remaja. Ini disokong oleh Siti Hajar dan rakan-rakan 2019.
So dari sudut pengumpulan data, pengkaji menggunakan kaedah mixed mode, iaitu kuantitatif dan kualitatif. So di dalam kuantitatif, kaedah pengumpulan data kajian ini menggunakan soal selidik yang diedarkan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Form. Kaedah ini juga mengambil masa selama 2 hari untuk mendapat maklum balas daripada sampel dan seramai 100 orang sampel yang menghantar maklum balas kepada kita. Dan di dalam soal selidik ini terdapat 4 bahagian dan terdapat 22 item soalan yang ditujukan. Dan data kualitatif ini, kuantitatif pula dianalisis menggunakan analisis frekuensi dan peratusan responden mengikut soalan-soalan yang telah dibina. Untuk pengumpulan dalam data kualitatif, kita menggunakan pengkaji menggunakan kualitatif reka bentuk kajian single case multiple case study, di mana 10 orang peserta kajian yang telah menjawab soalan dipanggil untuk temu bual secara struktur. Dan peserta ini adalah sampel ini adalah yang telah menjalankan kajian ataupun menjalankan sesi kaunseling dengan klien gay dan lesbian di sekitar Hulu Langat, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Dan sampel yang pengkaji ambil sebagai untuk ditemu bual mestilah mempunyai ciri-ciri kaunselor merupakan mempunyai latihan sekurang-kurangnya di peringkat ijazah sarjana muda kaunseling. Kaunselor telah berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan mempunyai CJ perakuan. Kaunselor juga telah berkhidmat lebih daripada 3 tahun. Kaunselor juga berpengalaman mengendalikan sesi kaunseling dengan gay dan lesbian yang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri, dan juga kaunselor secara sukarela berminat untuk melibatkan diri dalam kajian. Seterusnya, pengkaji menganalisis data menggunakan terutama untuk analisis data kualitatif. Pengkaji telah mendapatkan counter check dan pengkaji juga telah mendapat pengesahan pakar expert judgement bagi menilai kesahan kandungan contents validity instrumen yang disoal kepada sampel. Dan kebolehpercayaan kajian ini juga telah melalui proses pengesahan pakar, iaitu interoperability, dengan mengambil kira sekurang-kurangnya nilai purata penilaian daripada keempat-empat pakar yang dilatih adalah sama. Dan pengkaji juga menganalisis data menggunakan triangulasi antara kaedah dan triangulasi dalam kaedah. Triangulasi antara kaedah adalah dilakukan dengan membandingkan data temu bual dengan data analisis dokumen berdasarkan maklumat yang sama, dan triangulasi dalam kaedah dilakukan membandingkan data yang diperolehi daripada peserta kajian yang berlainan, namun dengan menggunakan kaedah pengutipan data yang sama. Hasil daripada dapatan kajian daripada 10 orang kaunselor, iaitu sampel yang ditemu bual yang terlibat dalam kajian ini secara langsung, bahawa sepanjang mereka mengendalikan sesi kaunseling bersama remaja gay dan lesbian ini, kecenderungan bunuh diri sangat tinggi, tetapi kaunselor perlu mengambil masa yang agak lama untuk melakukan intervensi. Oleh itu, mereka mencadangkan supaya intervensi yang lebih khusus diadakan supaya dapat membantu kaunselor dalam membantu remaja ini mengurangkan kecenderungan membunuh diri. Analisis data juga menunjukkan terdapat 3 faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan untuk membunuh diri di kalangan remaja gay dan lesbian itu, dan disebabkan hal itu maka pengkaji merasakan modul intervensi kecenderungan bunuh diri ini sangat relevan untuk dikaji dengan lebih mendalam pada masa ini. Dan bercakap tentang faktor kemurungan, faktor dalaman dan faktor persekitaran, ini adalah 3 faktor yang dan pengkaji mendapat hasil daripada temu bual bersama 10 orang kaunselor ini.
iaitu 4 orang kaunselor bersetuju mengatakan bahawa faktor persekitaran memainkan peranan yang sangat penting di dalam remaja membentuk idea untuk membunuh diri kerana mereka merasakan bahawa keluarga, rakan sebaya dan juga masyarakat meminggirkan individu ini tanpa mahu membantu mereka untuk mencari identiti mereka yang sebenar, dan tekanan ini juga berlaku sehingga menimbulkan pandangan negatif sehingga remaja mula merasakan bahawa mereka tidak perlu untuk meneruskan kehidupan disebabkan kecaman daripada masyarakat luar. Faktor kemurungan pula dinyatakan oleh 4 orang kaunselor dan mereka sangat bersetuju menyatakan kemurungan ini adalah kesan daripada faktor persekitaran tersebut kerana disebabkan persekitaran yang tidak sihat, persekitaran yang negatif membentuk kepada emosi yang negatif dan memberi kesan kepada kemurungan yang dihadapi sehingga remaja gay dan lesbian ini tidak rasa disayangi, tidak rasa dihargai, malah mereka yang ingin berubah untuk menjadi remaja yang normal tidak dapat mencapai matlamat tersebut disebabkan tiada sokongan dan support sistem yang kuat. Faktor dalaman diri sendiri, dua kaunselor bersetuju dengan faktor ini kerana dapatan kajian menunjukkan bahawa remaja yang mempunyai masalah dalam orientasi seksual ini mempunyai rasa marah dan geram oleh masyarakat dan diri mereka sendiri kerana mereka mempunyai identiti seksual yang salah, dan disebabkan itu mereka merasakan mereka tidak mahu untuk meneruskan kehidupan kerana tidak diterima oleh masyarakat, dan perkara inilah yang menyebabkan mereka merasa ingin membunuh diri. Kesimpulan dan cadangan kajian masa depan pula, pengkaji merasakan kajian ini menunjukkan bahawa kaunselor wajar mengetahui dan peka dengan masalah gangguan emosi yang dihadapi oleh golongan gay dan lesbian kerana tahap gangguan persekitaran, kemurungan, konflik dalaman diri yang tinggi dalam golongan ini akan mendorong mereka untuk melakukan cubaan membunuh diri. Dan kajian ini juga menunjukkan bahawa kaunselor juga perlu menitik beratkan kefahaman mereka terhadap isu-isu cubaan membunuh diri dalam kalangan remaja secara umumnya dan dalam kalangan remaja gay dan lesbian secara khususnya. Kaunselor perlu juga mengambil inisiatif untuk meningkatkan kompetensi dari segi pengalaman, pengetahuan dan kemahiran khusus yang melibatkan isu seksualiti dan kesihatan mental, dan kajian ini juga mencadangkan agar kajian akan datang dijalankan terhadap cara pengendalian rawatan dan terapi dengan lebih khusus kepada golongan remaja gay dan lesbian yang mempunyai kecenderungan untuk membuat cubaan untuk membunuh diri dan mengkaji secara mendalam terhadap kesan gangguan emosi mereka pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.